So terima kasih kepada kamu yang telah memberi respon, menunjukkan your favorite plants. Hari ini kita nak cerita pasal plant sahaja. Okay, thank you very much. So cikgu nak move to the next slide So cikgu sampai bawah dulu. Okay, thank you. So make sure kamu masuk dalam paddock tu supaya lepas ni kalau ada apa-apa soalan kamu boleh jawab terus dekat paddock. Okay. So cikgu teruskan ada yang baru nak memulakan karya dia tapi cikgu kena teruskan lah, nanti ambil masa lama. Okay, next slide So hari ni kita nak bincang secara ringkas sebab kamu dah faham the process of photosynthesis, jadi kita nak bincang secara ringkas sahaja factor that affect the process of photosynthesis. Okay, other factor that affect the rate of photosynthesis, one of them adalah carbon dioxide concentration. Okay, so carbon dioxide concentration ni contohnya kita malarkan, kita constantkan semua faktor-faktor lain dan hanya kita ubah saja the factor of carbon dioxide concentration tu. So kamu tengok dekat part CX Okay, kita refer pada graf ni, tengok pada part CX di mana carbon dioxide concentration kita jadikan manipulated variable. So kita akan tingkatkan dia punya concentration tu setinggi yang boleh lah, macam tu. Okay, manakala kita tengok pula responding variable dia dekat part CY tu, the rate of photosynthesis. Okay, so bentuk graf seperti yang kamu dapati kat situ, kita tengok pada bentuk A, pada region A, kita tandakan kat situ A. Okay, at region A, bila kita increase the concentration of carbon dioxide, the rate of photosynthesis increases as well. Okay, dia mengikut bila yang ni carbon dioxide meningkat, rate of photosynthesis pun meningkat. Until, okay, sampai kat point P, iaitu cikgu tandakan kat situ B lah. Okay, pada waktu tersebut, the increasing of concentration of carbon dioxide no longer increase the rate of photosynthesis. Tidak lagi memberi kesan. Maksudnya carbon dioxide setepu mana pun kamu bagi dekat plant tu, dia tidak lagi meningkatkan the rate of photosynthesis, because kat sini kita kata apa? Apa yang menyebabkan dia berlaku begitu? Sebabnya adanya limiting factor. Okay, dia adanya limiting factor. Maksudnya faktor-faktor lain pula yang kita kena tingkatkan. Kalau kita tingkatkan, so limiting factor it can be temperature, it can be kamu adjust dia punya temperature pula, ataupun kamu adjust dia punya light intensity. So dekat dalam graf tu dia ada dua jenis graf. Kamu boleh tengok, satu yang light intensity dia tinggi, high light intensity, satu low light intensity. So boleh nampaklah beza dia. Kalau kita adjust pula dia punya light intensity, kita boleh dapatlah rate of photosynthesis yang lebih tinggi. Okay, macam tu So kat sini kita katakan, okay, dalam kes yang ini, sebab kita tengok kat situ, dia tak ubah langsung dia punya temperature. Jadi temperature dia, untuk dua graf tu, temperature dia bukan limiting factor. Okay, untuk dua graf tu sebab dia ada perbezaan untuk dua graf tu yang menjadi limiting factor dia adalah light intensity. So kamu kena tingkatkan lagi light intensity, barulah graf tu boleh tinggi lagi lah daripada yang sedia ada. Okay, so yang kat sini yang kamu kena concern the word limiting factor. Okay, cikgu teruskan. Okay, tadi kita main-mainkan dengan carbon dioxide concentration. Okay, yang ini light intensity, hampir sama juga case dia. Jadi cikgu tak ada penerangan, tak ada kopi penerangan dia langsung. So should be kamu pun dah boleh agak. Okay, so yang dekat bahagian A, okay, bila kita increase the increasing of light intensity will increase the rate of photosynthesis. Itu at A lah, pada A. However, okay, at point B ataupun P tu, at point P, okay, the increase of light intensity no longer increase the rate of photosynthesis. Okay, sebab itu. So kat sini yang menjadi penghalangnya adalah limiting factor. Untuk kes ni limiting factor kamu apa? Untuk kes yang this one, limiting factor kamu adalah, is it temperature or carbon dioxide? Carbon dioxide. Carbon dioxide. Sebab carbon dioxide tu masih lagi boleh tinggikan. Kita nampak itu bila kita tinggikan,
dia meninggi. So kat situ carbon dioxide tu kita boleh tinggikan lagi. Dia akan lagi tinggilah dia punya graf tu. Okay, kat sini Pak tu. Yang menjadi penghalang kita adalah carbon dioxide. Okay, sama je. So itu dah cakap kata laju jari ni. So light intensity ni dekat dalam ada buku rujukan tertentu di mana student dia jawab, tapi cikgu rasa pernah cerita, di mana ada student dia jawab sebab dia ramai merujuk pada buku rujukan tersebut, di mana dia kata bila light intensity yang too intense, dah terlampau tinggi, dia akan kata menyebabkan causes the pigment of plant damage. So beyond than the light intensity yang optimum tu, dia akan jadi menurun semula. Okay, dia kata akan merosakkan lah bila light intensity terlampau tinggi. So untuk kes demikian, kamu kena berbalik semula pada textbook lah. Textbook dia memang kata malar. Maksudnya dekat sini maybe ada kajian yang kata light intensity bila tinggi dia merosakkan pigment of chlorophyll dalam plant, tapi untuk kita punya textbook ni kita hanya belajar setakat itu sahaja. Okay, light intensity dia akan pada peringkat yang tertinggi dia akan memalarkan sahaja. Dia akan jadikan the rate of photosynthesis tu constant pada satu tahap tertentu. So pada temperature, so temperature ada tiga point yang berbeza ataupun 3 region yang berbeza. Region A, region B and region C. Okay, kita pergi pada region A dulu. Sepatutnya kat situ kamu ada boleh respond kat region A tu. Okay, dekat region A sama macam cerita tadi. Okay, the increase of temperature will increase the rate of photosynthesis. So sebenarnya the rate temperature ni nak berkait dengan apa sebenarnya? Light ke cikgu? Dengan apa? Light. No. Enzyme. Yes, enzyme. Okay, betul. Sebenarnya temperature ni berkait dengan enzyme. Okay, boleh tak kamu bagi respon sikit? Boleh tak explain kenapa pula kaitan enzyme ni dengan temperature? Ini balik pada form 4 punya topik lah. Apa pula kaitan the increase after a certain temperature, the enzyme become denatured kan? Ini kita cerita A je. How to explain the situation. Cikgu hanya fokus penerangan di region A sahaja yang masa meningkat tu. Okay, cikgu assume yang tak respon tu kamu memang dah, orang kata dah bukan lost lah, dah tak boleh nak recall balik yang lama. Cikgu. Ya. Saya tahu ni pasal activation energy tu kan, tapi macam tak tahu macam mana nak tulis ayat dia. Tahu pasal apa activation? Activation energy. Activation energy. Activation energy. Oh, okay. Activation energy. Apa yang suara tu ya? Chemistry. Catalyst. Apa yang suara perempuan tadi tu ya? Azra ke? Kan? Azra, betul lah. Dah lama tak dengar suara, cikgu pun dah tak dapat cam dah suara. Tak apa, cikgu tengok je sebab cikgu lock dulu. Okay, berhenti Okay, so tengok dekat Gmeet, cikgu tunjukkan jawapan kawan kamu. Okay, so enzyme chloroplast on minimum temperature. So when Okay, jawapan dia cuma dia tak bagi tahu juga kenapa kaitan enzim tu dengan temperature. Efek pun dia menerangkan graf saja, dia tak terangkan sebabnya kenapa enzim tu dia berkait dengan temperature. Temperature to work efficiently. Okay. Macam mana? Kenapa dia work efficiently pada temperature yang semakin tinggi? Tu yang kita nak tanya tu. Okay, yang ni pun dia tidak mencapai. Okay, because rate efficiently increase in light intensity will increase in light. Optimum temperature. Okay, pun tak capai. Okay, tak apa cikgu go through dulu. Sekejap
the reaction in photosynthesis are catalyzed by enzyme, therefore changes surrounding temperature will affect enzyme activity also. Okay, cikgu baca Pak dulu. So benda ni kita macam buat revision balik yang lama juga berkaitan tentang enzyme. Okay, cikgu pergi yang bawah ni dulu. Okay, yang bawah ni, yang bawah sekali jawapan ni, walaupun dia agak pendek, tetapi jawapan yang bawah sekali ni ada nak mengaku tak? Ni siapa punya jawapan? Ni ada sikit lah, dia capai sikit point dia, yang bawah sekali ni ya. Sebab apa cikgu gunakan the word kinetic energy ni? So bila kita ingat kita kamu belajar asas sekali pasal pasal apa? Temperature, dengan kaitan temperature dengan partikel-partikel kan. Bila temperature tu semakin meningkat, the kinetic energy untuk setiap partikel tu semakin meningkat, getaran-getaran lah macam tu. So ini memang berkait dengan enzim ni juga. Bila temperature tu increase, enzim tu punya kinetic energy pun akan increase. So yang ni betul Ni siapa ni? Orangnya? Yang menjawab yang akhir sikit. Bagilah aku sikit, tak sempat habiskan siannya. Okay. Siapa orangnya ni? Malu nak cakap, tak apalah. Okay, so kita, itu satu. Okay, yang lain ni dia tak mencapai sangat apa yang cikgu nak. Tapi ada satu jawapan yang sebenarnya ni. Ini yang panjang ni. Ini yang sebenarnya jawapan dia. Yang cikgu nak ni adalah ni jawapannya kat sini ni. Cikgu pindahkan ni dulu. Okay, the rate of reaction catalyzed by enzyme is increased in A, explain the kinetic energy, tu betul. Tengok kat Gmeat of the substrate molecule and enzyme increases. Kamu boleh nampak ke cikgu garis-garis ni ke dia tak show dekat dalam, dia show tak apa yang cikgu conteng ni? Dia show. Ada okay. So bila kinetic energy increase, okay, kita tahu enzim ni dia react dengan substrate. So pertembungan antara enzim dengan substrate tu, lagi cepat dia bertembung, lagi cepatlah rate of enzim tu akan meningkat lah. Okay, lagi cepat pertembungan tu. So bila kinetic energy increase, the collision it increase the chances of enzyme and substrate to collide to each other. Okay, saling bertembung dan menjalankan aktivitinya lah, sebab kita tahu kan enzim tu ada active site. So bila dia bergabung, waktu tu lah dia baru boleh jalankan aktiviti dia. Okay, so dekat sini menerangkan mengapa pentingnya temperature tu terhadap activity of enzyme. Sebab dia boleh meningkatkan kinetic energy of enzyme dan dia boleh meningkatkan the collision of enzyme between enzyme and substrate. Okay, with the substrate. Okay. Okay, so itulah jawapan dia. Alhamdulillah ada juga seorang yang dijawab betul lah. Dia capai semua yang cikgu nak. So ini kaitan dia. Unlock. Ini jawapan siapa? Lupa nak tanya jawapan ni. Laki ke perempuan? Saya cikgu. Siapa tu? Adil. Adil. Oh, Adil. Okay. Well done Adil. Okay, untuk kali ni Adil dia score. Dia full mark. Okay, so next kita teruskan. Kita teruskan. Sekejap, respon je. Okay, so seterusnya, itu kalau kamu nak ceritalah. Contohnya soalan ni masuk dalam esei. 10 markah. Apa benda yang kamu nak cerita sampai banyak-banyak 10 markah tu? So kamu ceritalah kat region A, apa yang berlaku. So kenapa pula dia kait dengan enzim? So enzim tu nak bergabung dengan substrate. So the collision between enzyme and substrate tu jadi faster kat situ. Okay, so lepas tu baru B lah. B tu dah optimum. Lepas tu dekat B apa yang berlaku. Last kali baru kamu cerita kat C. So kalau dalam 10 markah, contohnya soalan yang mengenai ini, kamu boleh ambil. Tapi kamu kena bahagikan satu-satu. Cerita pasal A dulu, kat A mungkin dapat 3 markah, 4 markah lah. Dekat B mungkin dapat 3 markah. Dekat C mungkin 3 atau 4 markah. C tu mesti ada word denature lah. Bila enzim dia pada beyond daripada optimum temperature, dia akan start terurai. Okay, disintegrate. Okay, dia punya term yang paling sesuai kita nak cerita, dia berlaku proses denature.
Okey, cikgu teruskan. So yang ni cerita tentang kaitan dengan light colour, cikgu macam tak nak explain banyak-banyak kat sini sebab dia akan menimbulkan terlampau banyak pertanyaan sebab ini adalah benda baru ya. Yang ini bukan benda baru, maksudnya dekat silibus kakak dan abang kamu dia tidak langsung sentuh pasal light colour ni ada kaitan dengan rate of photosynthesis. Tapi untuk silibus kamu hanya dia bagi tahu kat sini sebabkan light spectrum yang ada sebab fotosintesis ni dia memerlukan cahaya. So dekat cahaya tu ada pula terbahagi kepada 7 warna. Okay, so 7 warna ni pula dia pula tengok pula dalam 7 warna ni pada light colour yang mana yang paling tinggi rate of photosynthesis. So dekat dalam ni dicerita yang paling tinggi adalah pada red and blue light. Okay, sebab apa? Pada red and blue light sebab pigment of chlorophyll tu dia color green color. So bila light and blue light datang, dia akan absorb sepenuhnya light. Dia akan absorb sepenuhnya red and blue light itulah. Okay, so pada waktu tu dia akan menimbulkan color hijau dia dan pada waktu tu lah fotosintesis punya rate tu akan paling tinggi. Tapi yang cikgu tak nak explain banyak lah. Kita lalu macam tu je lah kita lalu je dia ada banyak benda lagi yang kita kena discuss. Okay, ini cuci mata sebab apa yang ni gambar ni dah ada sedia dalam slide ni, slide lama-lama cikgu edit. So cikgu macam sayang pula nak buang pula gambar ni. Ni adalah gambar under mikroskop elektron mikroskop gambar stomata. So nampak kat situ ada yang terbuka, ada yang tertutup. So ini pula gambar lenticel. Ikutkan macam tak berkait yang kita nak bincang hari ni, tapi sebenarnya kaitannya stomata dengan lenticel ni dia responsible dalam gases exchange. Okay. So ya? Maksudnya dalam satu daun tu, dekat satu daun tu boleh ada stoma yang buka and tutup lah. Itulah dalam kes ni macam ya. Tapi sebenarnya cikgu tengok dekat dalam ada satu animation tu, tak pasti dia animation yang sebenar ke tak, dia stomata ni dia macam bernafas tau, bukan dia macam buka tutup. Dia bukannya macam terbuka tu dia open keras macam tu. Dia macam sebab maybe dia macam mulut ikan. Sebab maybe dia bukannya betul-betul rigid lah. Dia memang rigid sebab kita cerita pasal terjit semua tu. Tapi dia adalah benda yang still lagi dia macam delicate. Dia not tegak, terbuka macam tu. Dia terbuka tutup lah. Tapi dia punya pembukaan dia tu sama ada sebesar mana yang dibuka tu lah yang kita nak tahu. Pada waktu yang tertentu dia membuka lebih besar. Pada waktu tertentu dia membuka kecil sahaja. Itulah. Okay. So ini gambar lenticel. Kalau orang kata ini ada stomata juga, tapi stomata yang ada dekat bahagian stem lah. Tugas dia gases exchange. Okay. Cuma beza dengan stomata dua tugas, gases exchange dan transpiration. Okay, tapi lenticel dia gases exchange sahaja. Transpiration sikit sangat sampai tidak dibincangkan lah.